يعني فقط قل لهم من يريد نعطيه. من عنده مال يتبرع 10 رنجت للمدرسة، ومن ليس عنده مال يأخذ مجانا. Bagi siapa yang nak kitab ni boleh dapatkan kena kaedakan. Cuma siapa yang nak dapat kitab ni, kita beri semangat satu kitab pada 10 ni. Bagi yang tidak mencukupi wangnya, boleh ambil secara bercukup. Warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Difahami daripada ayat ini, dan katakan wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmu aku. Kata para ulama, tiada di dalam Al-Quran Al-Karim satu suruhan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan daripada apa-apa melainkan daripada ilmu. Tidak ada suruhan untuk minta tambahan daripada anak atau harta di dalam Al-Quran, tetapi ada suruhan bagi baginda untuk mohon daripada Allah menambahkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini cukup bagi kita untuk tahu kemuliaan ilmu dan kemuliaan kita usaha menuntut ilmu sepanjang kehidupan kita di dalam dunia ini. Menuntut ilmu ini bukan ia hanya bagi orang muda, bukan hanya bagi orang tua, bukan hanya bagi lelaki, bukan hanya bagi perempuan. Bahkan ilmu agama ini hendaklah ia dijaga oleh semua lapisan masyarakat supaya mereka berjaya dengan belajar ilmu agama dan beramal dengannya. Dan seafdal ilmu agama itu adalah ilmu tauhid, ilmu aqidah. Ilmu yang dibahaskan di dalamnya tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Kerana kemuliaan sesuatu ilmu adalah menurut apa yang dibahaskan di dalam ilmu itu. Apabila dalam ilmu aqidah, ilmu tauhid dibahaskan tentang mengenal Allah dan Rasulnya, maka pasti ilmu aqidah adalah ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling mulia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang dia hidup sebelum imam kita Imam Syafi'i, dia lahir pada tahun 80 Hijriyah. Beliau menulis sebuah kitab aqidah berjudul Al-Fiqhul Akbar, yakni ilmu yang paling mulia. Itu tajuk kitab Al-Fiqhul Akbar, ilmu yang paling mulia. Kenapa dia namakan kitabnya dengan ini? Untuk memberitahu kepada orang ramai bahawasanya ilmu ini perlu dijaga kerana ia adalah ilmu yang paling afdal. InsyaAllah ta'ala pada pengajian kita untuk kali ini dan beberapa kali yang akan datang, insyaAllah ta'ala kita akan membaca sebuah risalah yang ia risalah dalam ilmu tafsir, tetapi tafsir surat Al-Ikhlas, yang mana surah Al-Ikhlas ada padanya tentang ilmu aqidah. Kita akan mengajarkan insya-Allah ilmu aqidah tapi melalui ilmu tafsir. Dan ini adalah satu perkara yang besar pahalanya jika kita berikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ilmu yang paling afdal tapi melalui ilmu tafsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abi Dzar Al-Ghifari, la an taghduwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya 100 rak'ah. Jika kamu pergi dan belajar satu ayat daripada Quran, maka pahalanya lagi besar daripada menunaikan 100 rakaat sunat. Kalau kita mahu buat 100 rakaat sunat, berapa lamanya untuk kita nak habiskan? Kalau di bulan Ramadan kita buat 20 rakaat tarawih, hampir 2 jam untuk nak habis. Kalau 100 rakaat mungkin 10 jam. Tapi belajar satu ayat daripada Al-Quran, baginda mengkhabarkan pahalanya lagi besar daripada menunaikan 100 rakaat sunnat. Rakaat yang sunnat. Dan baginda mengkhabarkan, wala an taghduwa fatata'allama baban min al-ilm khairul laka min an tusalliya 1000 rak'ah. Yani jika kamu pergi dan belajar satu bab daripada ilmu, pahalanya lagi besar daripada menunaikan 1000 rakaat sunat. Daripada hadis ini kata imam kita Imam Syafi'i, maka menuntut ilmu lagi afdal daripada salat sunat. Kenapa? Kerana salat sunat dan selainnya daripada amalan, seorang tidak tahu bagaimana membuatnya dengan cara betul, cara yang diterima tanpa ilmu. Ilmu diperlukan untuk seorang dia beramal dengan cara yang betul. Maka menuntut ilmu agama lagi afdal daripada menunaikan salat sunat. Tapi jangan ditinggalkan juga salat sunat. Tapi hendaklah seorang tahu, kerana ada setengah orang dia rajin nak buat salat sunat, tapi apabila ada majlis ilmu dia tidak duduk. Sedangkan pahala yang dia boleh dapatnya dalam majlis ilmu lagi besar daripada pahala yang dia dapatnya dengan salat sunnah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, di dalam risalah ini ada tafsir surah Al-Ikhlas, yang mana surah Al-Ikhlas ia adalah ada padanya 4 ayat, yang mana
InsyaAllah ta'ala kita akan sebut tafsirannya melalui membaca kitab ini. Maka tazkirah kita adalah tazkirah berkitab. Biasanya apabila di masjid kita ada tazkirah berkitab, kita nak buat talaqi kitab, biasanya akan makan masa panjang untuk kita nak khatam kitab. Kadang-kadang ia mengambil masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kadang-kadang tak dapat khatam kitab. Kadang-kadang ustaz mati sebelum dia khatam kitab bagi kita. Tetapi untuk kali ini kita pilih satu risalah yang ringkas. Mungkin dengan 2 atau 3 kali kita khatam kitab ini. InsyaAllah ta'ala pada setiap Jumaat yang keempat kita akan baca ini. Mungkin dalam 2 atau 3 kali kita khatam risalah ini dan nanti kita memberi ijazah insya-Allah taala dengan kitab ini. Maka apabila pengajian kita adalah pengajian berkitab, insya-Allah saya akan bacakan kemudian saya memberi syarahan. Buka kitab pada muka surat yang pertama, kata pengarang rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي تنزه عن صفات المخلوقات من روح وجسد ووالد وولد والحمد لله الذي عصم مذهب أهل السنة والجماعة عن الزيغ والضلال والانحراف في المعتقد وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الرشد وصحابته الطاهرين وآله الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. Ketahuilah bahawa surah Al-Ikhlas yang dinamakan juga sebagai surah At-Tauhid adalah suatu surah yang penuh barakah. Di dalamnya terkandung rahsia-rahsia yang hebat, keberkatan-keberkatan dan manfaat yang banyak. Kelebihan surah ini telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda mengkhabarkan kepada umatnya bahawa pahala membacanya adalah besar, iaitu seperti membaca sepertiga daripada Al-Quran Al-Karim, walaupun bilangan ayat-ayatnya adalah sedikit. Maka dalam pendahuluan ini pengarang rahimahullah dia menyebut tentang nama surah ini. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Ikhlas dan dinamakan juga dengan surah At-Tauhid. Kenapa surah Al-Ikhlas dinamakan dengan surah At-Tauhid? Karena ada padanya tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Karena ini ia dinamakan dengan surat At-Tauhid. Dan surah Al-Ikhlas walaupun bilangan ayatnya sedikit, tapi barakah surah Al-Ikhlas besar. Dan pahala membaca surah Al-Ikhlas juga besar. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya membaca surah Al-Ikhlas 1 kali itu menyamai membaca sepertiga daripada Al-Quran. Maknanya pahalanya besar. Di sini bukan maknanya membacanya 1 kali sebiji macam membaca 10 juzuk. Tidak. Tapi yang maksud pahalanya besar. Pahalanya besar. Maka kalau orang dia mahu pahala besar, pahala bacaan Quran, dia mahu pahala besar, bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali, dapat pahala yang besar. Dan insya-Allah sekarang kita akan baca tentang kelebihan surah ini melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang rahimahullah, Al-Bukhari telah meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa seorang lelaki telah mendengar seorang lelaki yang lain membaca Qul huwallahu ahad, dan mengulangi surah tersebut berulang-ulang kali. Tatkala waktu pagi menyising, lelaki tersebut telah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan menceritakan perkara tersebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seolah-olah beliau percaya bahawa ia adalah amalan yang sedikit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya ia menyamai sepertiga daripada Al-Quran. Maka ini adalah hadis pertama daripada Sahih Al-Bukhari. Ada padanya kisah menunjukkan kelebihan surah Al-Ikhlas. Apakah kisah ini? Ada seorang sahabat, dia mendengar seorang sahabat yang lain, dia membuat qiyamul lail, tapi sepanjang malam setelah surah Fatihah dia baca hanya surah Al-Ikhlas. Al-Fatihah kemudian surah Al-Ikhlas. Dia tidak membaca surah lain setelah surah Al-Fatihah. Maka sahabat ini pada waktu pagi dia pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, si fulan ini dia buat sekian-sekian. Maka seolah-olah dia ini yang mengkhabarkan, seolah-olah dia nampak amalan ini sedikit. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, innaha la ta'dilu thuluthal Quran, sesungguhnya ia menyamai sepertiga daripada Al-Quran. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka apabila ada kebaikan ini yang besar pada surah Al-Ikhlas, jangan kita lepaskan peluang untuk membacanya pada setiap hari. Bacanya 3 kali pada pagi, bacanya 3 kali pada malam, bacanya 3 kali sebelum tidur, bacanya 3 kali bila-bila ada masa yang kosong mampu untuk baca. Sedangkan driving kereta, baca surah Al-Ikhlas. Kerana Al-Quran Al-Karim, walaupun kita ulang banyak kali, walaupun kita baca surah Al-Ikhlas 100 kali kita ulang, setiap kali kita ada pahala. Kerana Al-Quran setiap kali kita khatam, kita boleh ulang sekali lagi untuk kita dapat pahala. Atau satu surah kita ulang dan ulang, boleh, tidak ada masalah pada itu. Maka sekarang kita di bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban dinamakan dengan Syahrul Qurra, bulan qari-qari. Maka yang mampu untuk baca Al-Quran semuanya, bacaannya betul, hendaklah dia buat. Hendaklah dia hari-hari membaca Al-Quran. Tetapi yang rasa dirinya lemah, yang rasa dirinya ada banyak surah, dia tidak pandai membacanya, dia takut buat kesalahan dalam tajwid, buat kesalahan dalam ini, dalam itu, tapi dia pandai baca surah Al-Ikhlas. Sejak kecil dalam sekolah dia belajar surah Al-Ikhlas dan dia pandai bacanya dengan betul. Jadi jangan kata, saya ini tak pandai baca Al-Quran, sedangkan kamu pandai baca surah Al-Ikhlas. Maka baca surah Al-Ikhlas, ulangkan surah Al-Ikhlas banyak kali, InsyaAllah dapat pahala yang besar. Okey, lagi tentang kelebihan surah ini. Kata pengarang Al-Bukhari telah menyebutkan sebuah kisah di dalam kitab Al-Adhan pada bab Al-Jam'u baina as-suratayn fi ar-rak'ah, iaitu dalam sebuah hadis bahawa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, sesungguhnya aku mencintainya, iaitu qul huwallahu ahad, sehingga ke akhir surah. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, mafhumnya, kecintaanmu terhadapnya telah memasukkan kamu ke dalam syurga. Allah, Masya Allah Al-Azim. Ini kisah yang lain daripada Sahih Al-Bukhari berkait dengan kelebihan surah Al-Ikhlas. Apakah cerita kisah ini? Di dalam Madinah Al-Munawwarah kita tahu ada lebih daripada suatu masjid. Bukan hanya masjid Rasulullah, ada banyak masjid juga dalam Madinah Al-Munawwarah. Maka pada zaman kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi dan ziarah sebuah masjid di Madinah Al-Munawwarah. Apabila dia sampai, maka jemaah dalam masjid itu mereka datang mengkhabarkan kepadanya tentang seorang imam bagi mereka dalam masjid ini. Mereka kata, ya Rasulullah, setiap kali
dia jadi imam, maka setelah surah Fatihah dia membaca surah, tapi dia juga tambah surah Al-Ikhlas setiap kali dia baca surah, kemudian baca surah Al-Ikhlas. Mereka tidak membantah kepada sahabat itu yang jadi imam. Mereka tahu pun dia ada ilmu, tapi mereka nak bagi tahu kepada Rasulullah, mau belajar lagi. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat itu dan tanya kepadanya secara langsung. Maka sahabat itu dia kata, inni uhibbuha. Masya Allah azim. Dia kata, sesungguhnya saya mencintainya, iaitu surah Al-Ikhlas. Apakah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaan kamu terhadap surah Al-Ikhlas telah memasukkan kamu ke dalam syurga. Masya Allah al-azim. Dan kita semua pada malam ini, kita cinta kepada surah Al-Ikhlas. Kita membuka kitab tafsir khas tentang surah Al-Ikhlas. Kita duduk pegang kitab ini, kita syarahkan tentang surah Al-Ikhlas. Maka hadirkanlah niat yang betul di dalam hati. Kita duduk, kita bahaskan tentang ini, belajar ilmu agama. Indahlah ia dengan niat betul. Harap insya-Allah kita semua dimasukkan ke dalam syurga dengan kecintaan kita terhadap surah Al-Ikhlas ini. Hadis ini juga hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Lagi tentang kelebihan surah Al-Ikhlas ini. Kata pengarang rahimahullah, dan di dalam sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, adakah salah seorang dalam kalangan kalian tidak mampu membaca sepertiga daripada Al-Quran dalam satu malam? Lalu para sahabat menjawab, bagaimana seseorang itu dapat membaca sepertiga daripada Al-Quran? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul huwallahu ahad, menyamai sepertiga daripada Al-Quran. Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis sahih juga. Dalam hadis ini ada banyak pelajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika dia ada bersama para sahabat. Maka dia tanya kepada mereka, adakah salah seorang dalam kalangan kalian tidak mampu membaca sepertiga daripada Al-Quran dalam satu malam? Kalau kita dipersoalkan ini, cuba fikir tentang jawapan. Cuba setiap daripada kita fikir tentang jawapan, okey? Yang ada kerja siang hari, yang dia pelajar, yang dia suri rumah, dan tentang keadaan-keadaan kita, okey? Kalau kita nak baca setiap malam 10 juzuk, satu juzuk kita nak habis baca dengan hukum tajwid, dengan ini, maka biasanya mungkin makan masa 1 jam. Okey? Kalau nak baca 10 juzuk mungkin kita akan makan masa 10 jam. Baginda tanya kepada mereka, adakah salah seorang dalam kalangan kalian tidak mampu membaca sepertiga daripada Al-Quran dalam satu malam? Lalu para sahabat menjawab, bagaimana seseorang itu dapat membaca sepertiga daripada Al-Quran yang dalam satu malam? Bagaimana itu? Kita fikir macam ini, kalau saya nak baca 10 juzuk setiap malam, maknanya siang hari saya akan tidur, tak tahan lagi, tak boleh nak keluar kerja, tak dapat. Kalau belajar macam ini, mungkin nak duduk dalam kelas belajar lagi pagi akan tidur. Maka sahabat pun fikir, bagaimana itu? Dan ini adalah satu cara dalam education, dalam mentarbiyah, mendidikkan. Bagi kepada mereka soalan, bagi mereka fikir. Nanti apabila dapat jawapan itu akan masuk, meresap dalam hati.
Semangat untuk beramal dengan jawapan itu. Bukan semua cara pendidikan itu dengan menjerit-jerit, dengan rotan. Sama ada dalam sekolah atau dalam rumah. Hatta apabila kita nak mendidikkan keluarga kita, anak kita, hatta seorang suami nak mengajar kepada isterinya, atau mahu mengajar kepada adik-beradiknya, atau majikan mahu ajar pekerja dalam syarikat dia, bukan semuanya dengan cara yang tegas. Bukan. Ada pelbagai cara kita belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia baginda bagi soalan seperti ini biar mereka fikir bagaimana. Kemudian apabila mereka tanya, baginda memberi jawapan. Baginda bersabda yang mafhumnya, qul huwallahu ahad, menyamai sepertiga daripada Al-Quran. Masya Allah al-azim. Yani baca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu menyamai membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Masya Allah al-azim. Tapi pasti bukan maknanya sama sebiji pahalanya macam membaca 30 juzuk. Tetapi yang maksud adalah pahalanya besar. Kita kena tanya kepada diri kita, cara kita telah menggalakkan anak kita untuk membaca Al-Quran bagaimana? Bagaimana, apakah cara yang kita telah menggunakan? Khususnya sekarang kita di Syaban menuju ke bulan Ramadan, maka kita kena lagi ambil berat tentang membaca Al-Quran. Kalau kita melihat di rumah ramai orang zaman sekarang masuk, tengok kepada remote control bagi TV, biasanya dapat nombor hilang. Mungkin itu remote control yang ketiga, yang keempat, kerana banyak pegang, tekan hari-hari sampai nombor hilang, tak ada nombor lagi. Tengok kepada mushaf Al-Quran, Masya Allah, dalam almari yang cantik. Tengok kepada mushaf, kesan jari tak ada kerana tidak dibuka. Banyak rumah seperti ini. Banyak rumah seperti ini. Malam-malam buat apa? Baca Quran. Sedikit yang buat seperti itu. Ramai orang malam-malam mereka asyik tengok movie dan drama sampai dia mengantuk dengan dia melihat kepada movie dan drama dan perkara yang lara. Apakah kita buat untuk menjadikan anak kita lagi cinta kepada Al-Quran dan membaca Al-Quran, membakar semangatnya untuk membaca Al-Quran? Adakah kita hanya rajin bagi kepada dia handphone untuk dia main, untuk dia habiskan masanya dengan perkara yang tidak bermanfaat? Macam dalam cuti sekolah, ramai budak-budak sekarang buat apa dalam cuti sekolah? Main dengan handphone, dengan tablet, dengan komputer. Sampai ada di antara mereka yang mereka terbiar berjam-jam berterusan sampai dia sakit mental. Ada yang jadi sakit mental, ada yang jadi dia tidak kesihatannya teruk, matanya juga jadi teruk. Subhanallahil azim. Alhamdulillah di Baitus Saadah ada pondok cuti sekolah yang mahu hantar anak dia ke Baitus Saadah di section 2. Ini adalah peluang yang besar supaya anak tidak kekal di dalam rumah hanya main-main dan dia tidak dapat ilmu. InsyaAllah dalam pondok cuti sekolah itu dia boleh kekal di dalam pondok, dalam asrama, belajar Quran, belajar fiqh, belajar aqidah, dan dia habiskan masanya dengan salat berjemaah, dengan zikir. Ganti kepada dia hanya buang masa dalam cuti sekolah ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah peringatan bagi kita untuk muhasabah diri kita tentang isu ini. Kita sambung lagi tentang kelebihan surah ini. Kata pengarang, selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan galakan kepada umatnya. Di sini ada 2 kali perkataan kepada, potong 1,
untuk menjadikan surah ini sebagai perisai daripada kejahatan jin dan manusia dengan cara sentiasa membacanya pada waktu pagi dan malam beserta qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i telah meriwayatkan dan lafaz hadis mengikut jalan Abi Dawud daripada Abdullah ibn Khubayb Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, kami telah keluar pada malam hujan dan gelap gelita, kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baginda mendoakan. Lalu kami bertemu dengan baginda seraya baginda bersabda, katakan, namun aku tidak berkata apa-apa. Kemudian baginda bersabda lagi, katakan, namun aku tidak berkata apa-apa. Kemudian baginda bersabda lagi, katakan, maka aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang perlu aku mengucapkan? Lalu baginda bersabda, qul huwallahu ahad sehingga akhir surah dan Al-Falaq dan An-Nas. Ketika kamu berada pada waktu pagi dan malam, niscaya ia mencukupkan kamu daripada segala sesuatu. Masya Allah al-azim. Hadis ini diriwayat oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Ini adalah ubat bagi yang mengadu tentang gangguan di rumah, atau rasa tak selesa di bilik tidurnya, atau rasa banyak masalah setiap hari muncul bagi dia dalam kehidupannya, banyak bergaduh dengan isteri di dalam rumah dan macam-macam, maka ini adalah ubat bagi dia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dia bertemu dengan setengah sahabat. Siapa yang meriwayatkan kisah? Abdullah ibn Khubayb Al-Ansari. Dia meriwayatkan bahawasanya beliau telah keluar pada suatu malam yang hujan gelap gelita. Dia keluar mahu mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baginda mendoakan. Maka apabila dia berjumpa dengan baginda, tengok kepada cara ini, cara Rasulullah yang baik dalam mendidikkan dan mengajarkan para sahabat dan menarik dan tarik semangat mereka untuk beramal dengan apa yang dia ajarkan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengannya, baginda bersabda, qul yakni katakanlah olehmu. Maka sahabat itu Abdullah ibn Khubayb, dia berfikir pula, apa yang Rasulullah mahukan saya katakan? Dia diam sahaja. Dia diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali kedua dia suruh dia, qul, yakni katakanlah olehmu. Maka dia berfikir lagi, apa yang saya kena katakan? Kali ketiga pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia, qul. Maka pada kali yang ketiga dia kata, ya Rasulullah, apa yang saya perlu ucapkan? Masya Allah al-azim. Mana cikgu-cikgu sekolah, mereka melihat cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan belajar daripadanya teknik bagaimana mahu tarik perhatian anak kita, bagaimana mahu tarik perhatian para pelajar dan naikkan semangat mereka untuk beramal, untuk membaca Quran, untuk mereka belajar ilmu agama, untuk jadi anak yang salih. Masya Allah al-azim. 3 kali Rasulullah suruh dia fikir, apa Rasulullah mahukan saya ucapkan? Sampai dia terus tanya, ya Rasulullah, apa yang saya perlu ucapkan? Sekarang setelah dia fikir 3 kali Rasulullah suruh, dia fikir sampai dia tanya sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda memberi jawapan. Bagaimana jawapan itu masuk setelah fikir seperti itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya bacakan, dia suruh dia untuk membacakan qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas serta surat Al-Falaq dan surat An-Nas pada waktu pagi dan pada waktu malam. Baginda mengkhabarkan
takfika min kulli syai. Apa makna takfika min kulli syai? Mencukupkan kamu daripada segala sesuatu. Maka yang dia mengalami gangguan, pelbagai jenis gangguan dan kesedihan, dan dia rasa stres, depression, banyak masalah, hendaklah dia ambil ini, ubat ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beramal dengan ini? Pada waktu pagi, apabila waktu masa untuk baca kita wirid-wirid, kata ulama, masa untuk dibaca wirid adalah daripada terbit fajar dan sampai hampir 3 jam setengah. Setelah itu masa untuk dibacakan wirid-wirid auradut tahsin, wirid-wirid yang ada padanya jagaan bagi kita. Dan pada waktu malam daripada masuknya maghrib sampai hampir 3 jam setengah juga. Itu masa hendaklah kita baca padanya wirid-wirid. Maka antara apa yang bagus kita bacakan adalah surah-surah ini, 3 surah ini setiap 3 kali. Setiap 3 kali. Bagus kalau dibacakan setelah solat maghrib atau setelah solat subuh dan setelah solat maghrib, sangat bagus. Dan bagi yang dia dapat gangguan apabila menuju ke katilnya, dia mahu tidur, apabila tidur dia melihat macam-macam, atau dia ditekan apabila dia tidur dia rasa ada ditekan, maka cuba baca ini sebelum tidur. InsyaAllah ta'ala hilang, tak akan dapat apa-apa seperti itu. Tapi kalau membacanya dengan lafaz yang betul, kalau membaca ini pagi dan malam, sebelum tidur juga membaca setiap surah ini 3 kali, ini jagaan yang kuat bagi kita daripada jin, daripada sihir, daripada ain, penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Dalam bahasa Inggeris kita kata the evil eye. Itu apabila seorang pandang kepada kita pandangan hasad, pandangan yang jahat, dan dia cakap macam-macam, kemudian syaitan ketika itu dia hadir ketika itu dan dia menyakiti seorang ini yang dipandang kepadanya dengan pandangan hasad ini. Kadang-kadang ada setengah orang dia tiba-tiba jatuh pingsan, tak ada apa sebelum, tak ada apa, dia okey sihat, tak ada apa. Kadang-kadang tiba-tiba keretanya terbakar, rumahnya terbakar, atau macam itu, dapat penyakit yang teruk tiba-tiba. Maka kadang-kadang itu daripada penyakit ain yang warid dalam hadis tentangnya, warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Baginda mengkhabarkan bahawasanya ramai yang daripada umatnya yang mati dengan penyakit ain itu. Masya-Allah al-azim. Maka yang mahu dapat jagaan, hendaklah dia baca 3 surah ini setiap 3 kali. Setiap 3 kali pagi dan malam. Dan bagus kalau tambah dengan itu ayatul kursi, baca ayatul kursi. Tapi yang mahu dapat kelebihan ini, kena membaca surah-surah ini dan ayatul kursi dengan lafaz yang betul, makhraj yang betul. Kalau bacanya dengan cara salah, tidak boleh. Contoh, ada setengah yang nak baca Qul a'udhu bi rabbin nas, maka dia baca macam mana? Dia kata Qul a'udhu. Kalau orang baca a'udhu, salah, tak boleh. Kerana ditukar satu huruf dengan huruf yang lain, maka salah, tidak boleh. Maka insyaAllah kita dengar al-adhan, kemudian sedikit kita sambung setelah adhan insyaAllah ta'ala.
muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, lagi tentang kelebihan surah Al-Ikhlas. Kata pengarang rahimahullah, Al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam kitab At-Tib pada bab meniup ketika melakukan ruqyah dari jalan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menuju ke tempat tidurnya, baginda meniup pada kedua tapak tangannya dengan membaca Qul huwallahu ahad dan Muawwidhatain keseluruhannya. Kemudian baginda meniup dengan menggunakan kemudian baginda menyapu dengan menggunakan kedua-dua tapak tangan baginda tersebut pada wajah dan bahagian jasad baginda yang mampu dicapai oleh kedua tangan baginda tersebut. Maka hatta seafdal ciptaan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sendiri apabila menuju ke tempat tidurnya, dia mahu tidur, sebelum tidur dia akan baca 3 surah ini. Dia akan gabungkan 2 tapak tangannya, dia akan baca dan dia akan sapu badannya dengan 2 tangannya, mana 2 tangannya dapat sampai. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat ini, kenapa ada ramai daripada kita tidak membuat? Kemudian dia datang, dia kata, Ustaz, aku rasa tak selesa, hati tak selesa, badan tak selesa, gangguan banyak, melihat macam-macam dalam mimpi. Maka hendaklah kita rajin beramal dengan ini. Ini diriwayatkan dalam kitab At-Tib, dalam Sahih Bukhari. Kalau buka Sahih Bukhari, ada satu chapter, macam kitab itu macam chapter tentang apa? Tentang perubatan. At-Tib, perubatan. Maka antara perubatan itu adalah kita membaca Al-Quran. Kita berubat dengan Al-Quran, baca surah-surah ini. Tapi seperti mana saya dah sebut sebelum ini, kena dibaca dengan makhraj-makhraj yang betul. Maka yang mahu pastikan makhraj betul, dia kena ambilnya secara bertalaqi dengan seorang guru. Karena Al-Quran, cara kita talaqi Al-Quran adalah kita baca, guru mendengar. Ini adalah caranya untuk bertalaqi Al-Quran. Kita baca, guru mendengar. Jika kita buat kesalahan, dia akan membetulkan. Maka sekarang adalah peluang di bulan Sya'ban, hendaklah kita membuat persediaan belajar Al-Quran dengan seorang guru yang mampu mengajar kepada kita dengan cara betul, yang dia ada sanad, yang dia punya sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, untuk kali ini kita sampai sini dalam bacaan kitab, dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang harap semua bawa bersamanya kitab ini balik pada setiap Jumaat yang keempat. Okey, Jumaat yang keempat kita akan sambung kitab ini insyaAllah ta'ala. Nanti kalau dalam bulan Ramadan ada perubahan, nanti insyaAllah IJK Masjid akan maklum bila akan kita buat tazkirah yang seterusnya insyaAllah ta'ala dalam kitab ini. Dan pada akhir tazkirah ini, saya mahu ingatkan diri dan para muslimin dan muslimat bahawasanya bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan padanya puasa sunat, sampai warid dalam hadis bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa 2 bulan yang sempurna berturut-turut melainkan Sya'ban dan Ramadan. Yakni pada setengah tahun baginda telah puasa Sya'ban semuanya, semua Sya'ban, kemudian dia puasa setelahnya semua Ramadan. Maka kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini keadaannya di bulan Sya'ban, hendaklah kita juga mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan puasa sunat.
Dan juga di bulan Sya'ban ada satu malam yang istimewa, yang ia malam nisfu Sya'ban. Warid dalam setengah hadis, pada setengah riwayat, diriwayatkan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Yani apabila sampainya malam nisfu Sya'ban, hendaklah kamu membuat qiyam pada malam itu, dan hendaklah juga puasa pada siang hari malam itu. Maka sunat untuk kita melakukan sedemikian, dan doa pada malam itu doa yang mustajab, dan hendaklah kita memperbanyakkan doa pada malam nisfu Sya'ban kerana Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Sampai sini untuk malam ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلنا يا رب من الصالحين. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Bagi para muslimin dan muslimat yang mereka mencari tadika yang sesuai bagi anak mereka, tadika Islam atau sekolah rendah yang sesuai, atau sekolah menengah yang sekali dengan tahfiz bagi anak mereka yang berasrama itu, maka kita di section 2 ada di bawah Baitus Sa'adah. Kita tawarkan semua ini untuk berkhidmat kepada masyarakat Islam di Kota Damansara. Siapa yang perlu khidmat ini, maka boleh dia layari Facebook Baitus Sa'adah, dan boleh ziarah tempat kita di section 2. Wassalamualaikum warahmatullahi